Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan Karim, kita masih lagi meneruskan kehidupan kita dalam bulan yang penuh barakah, Ramadan Al-Mubarak. Dan kita meniti hari-hari dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan berhati-hati menjaga apa juga amalan-amalan dan juga perilaku kita. Mudah-mudahan di setiap saat dan hela nafas kita adalah sesuatu yang akan membawa kepada pahala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masih lagi kita bersama dalam motivasi pagi. Dan kita bercerita tentang nuzul Al-Quran dan mengambil ibrah daripada nuzul Al-Quran itu sendiri. Kita dah bercerita tentang perjalanan Nabi ke Gua Hira. Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dan menyatakan kepada Nabi dengan wahyu yang pertama dalam surah Al-Alaq. Dan bila kita lihat dalam surah Al-Alaq itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nampak bahawa ada perkara-perkara yang boleh kita ambil ibrahnya. Sudah pastilah bila kita sebut tentang surah Al-Alaq, kita bercerita tentang perkara pertama yang besar dimulakan dengan perkataan Iqra, dan dia adalah proses membaca. Dan membaca itu adalah jambatan ilmu, kata orang. Dan kita tahu bahawa proses membaca itulah adalah jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada ilmu. Dan membacalah yang menjadikan kita akan tahu perkara-perkara yang tidak kita ketahui. So proses membaca itu jelas dalam wahyu yang pertama, diajak kita untuk membaca. Dan bila membaca, tuan sekalian, sudah pasti yang lebih aula untuk kita baca, khususnya dalam bulan Ramadan, ialah Al-Quran itu sendiri. Yang kita risau dan bimbang ialah bila mana Ramadan kita lalui beberapa hari, kita pun baca Al-Quran, dan kemudian kita kata kepada diri kita, dah khatam dah habis pun, dan hari masih berbaki dalam bulan Ramadan. Dan kita kata, oh tak baca lagi dah. Bila kita tanya kenapa, surau dah sunyi dah, balik awal nampaknya semua dah tak ada ke tadarus. Semua bagi tahu kata, oh kita dah khatam dah 1 malam 3 juzuk. Jadi maknanya kita ada 10 malam je, kita dah selesai dengan 30 juzuk. Dan malam-malam yang seterusnya sunyi dan suram begitu saja. Tuan-tuan dan sekalian, sesuatu yang merugikan kepada diri kita. Kalaupun katakan kita selesai dengan bacaan tadarus secara berkumpulan, maka mari kita teruskan juga Ramadan kita dengan bacaan Al-Quran barangkali secara personal, maknanya seorang-seorang kan. Maknanya kita teruskan juga bacaannya, kerana Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan dan bacaan yang paling baik adalah Al-Quran itu sendiri. Kalau katakan Al-Quran sudah kita baca dan sudah kita khatam, mari kita tanya diri kita, bagaimana dengan sesiapa yang boleh khatam ataupun dah khatam terjemahan Al-Quran, maknanya mafhum Al-Quran tu kan. Ada orang dia boleh buat sampai ke tahap macam itu, maknanya baca terjemahan Al-Quran sahaja. Sebab Quran sudah dibaca, maka dicari jalan untuk membaca terjemahan Al-Quran, dan ketika itu mengalirlah air matanya kerana faham, benar-benar faham cerita di sebalik setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran perlu dibaca sebagai sesuatu yang menjadi momentum kepada kita dalam bulan Ramadan. Dan perkataan Iqra itu adalah kata kunci kepada diri kita untuk yang pertamanya dalam surah Al-Alaq. Kemudian kalau kita lihat sambungan daripada perkataan Iqra itu ialah Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia mengingatkan diri saya dan kita semua untuk meletakkan dalam diri kita bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai sulaman kepada setiap tindakan dan permulaan perlakuan kita. Cantik sungguh kalau Bismillah menjadi orang kata perkara pertama yang kita sebut setiap kali ingin kita lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan membesarkan Allah dengan namanya adalah sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita santuni diri kita dengan menjadikan Bismillahirrahmanirrahim di setiap tindakan kita, di setiap perlakuan kita sebagai orang kata proses awal, permulaan untuk melakukan apa juga
dalam kehidupan kita seharian. Bismillahirrahmanirrahim ketika nak naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim ketika meletakkan kunci di tempat orang kata nak start engine. Bismillahirrahmanirrahim bila nak turunkan handbrake. Bismillahirrahmanirrahim ketika turun daripada kenderaan. Dan semuanya itu akan memberikan kesan besar, kerana amalan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Kemudian kita lihat juga dalam ayat-ayat dalam surah Al-Alaq ada menyebutkan kepada kita ayat yang menyatakan allamal insana ma lam ya'lam, dan ayat yang sebelumnya menyatakan bahawa adanya perkataan al-qalam dekat situ, mengajar manusia dengan pena, dengan qalam. Tuan-tuan sekalian, ayat Al-Quran itu memberitahu kepada kita bahawa tulisan, pena adalah pengikat kepada ilmu. Mengikat ilmu dengan menulis, dengan mencatat adalah sesuatu yang sangat-sangat baik kepada diri kita. Dan inilah sesuatu yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada banyak majlis ilmu yang kita pergi, ada banyak kuliah-kuliah duha yang kita lalui, ada banyak tazkirah-tazkirah yang kita selami, tapi kita datang dengan lenggang kangkung macam tu sahaja. Tak ada apa yang kita bawa untuk kita ikat ilmu tersebut, iaitu pena dan juga maknanya tulisan. Amat merugikan diri kita kalau katakan kita datang ke mana-mana tanpa kita menulis, kerana manusia ini sifatnya pelupa, tuan sekalian. Ada 10 yang dibagi tahu, 8 boleh lupa, 2 ingat, turun tangga, terlanggar kawan sekejap, jumpa kawan lama, kawan tanya duduk mana dan sebagainya. Akhir yang 2 tu pun hilang begitu saja, tuan-tuan dan puan sekalian. So marilah sama-sama kita ingatkan diri kita bahawa pena ataupun tulisan ataupun orang kata kalam itu adalah menjadi sesuatu yang akan mengikat ilmu kita, akan mengikat ilmu kita. Dan kita lihat bahawa dalam surah Al-Alaq ini dia memberikan peringatan besar kepada kita dalam proses untuk belajar juga, iaitu bagaimana kita disuruh untuk membaca, mencari isi penting. Kemudian dengan membaca dan mencari isi penting itu, kita baca sekali lagi dan kemudian kita tulis dan kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengajar kita apa yang tidak kita ketahui. Dekat sini ada sesuatu yang besar dalam kita menuntut ilmu. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita biasa dengar bahawa orang sebut apa yang ada pada diri kita ni adalah sesuatu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang benar dalam ayat dalam surah Al-Alaq itu memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Cuba kita imbas balik perjalanan Nabi kita Adam alaihissalam yang diajarkan dengan nama-nama benda, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan nama-nama benda itu bertanya kepada malaikat-malaikatnya, tolong sebutkan nama-nama benda ini seandainya kamu benar-benar orang yang benar-benar mengetahui. Maka ketika itulah malaikat menyatakan ayat yang selalu kita sebut, saya pun selalu baca bila nak mulakan, maknanya kita punya perkongsian. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat itu ialah ayat yang dinyatakan oleh para malaikat ketika mana Nabi Adam alaihissalam diajarkan dengan nama-nama benda, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kekuasaannya bahawa dialah yang mengajar manusia apa yang manusia tidak ketahui dengan menanyakan soalan kepada para malaikat, tolong bagi tahu apa nama benda-benda yang aku ciptakan ini. Dan ketika itu malaikat menjawab dengan maha suci Allah, tak ada ilmu yang ada dalam kekuasaan kami melainkan apa yang kamu ajarkan kepada kami. Maka tuan sekalian, kita juga kena menyantuni ilmu kita dengan mengingatkan diri kita bahawa apa yang kita kongsikan, apa yang kita tahu sebenarnya adalah sesuatu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha mengetahui segala-galanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi di ruangan-ruangan yang lain, di kesempatan yang lain. Ramadan Karim. Teruskan Ramadan kita dengan penuh bertenaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.